Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Selamat datang kepada Yang Berusaha Encik Nur Azman bin Abdul Rahman, Guru Besar SK Kangkapulai 2, Guru Penolakanan Pentadbiran Puan Masnita binti Muhammad Arif, barisan guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis perasmian Program Intervensi Panitia Bahasa Inggeris Reaching the Stars 2021. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Nazli bin Abdul Samad. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Karim alihi wa sahbihi al-kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang maha mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang maha memiliki segala pemerintahan. Dengan Engkau segala kebajikan. Dan Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, tuturilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis program intervensi Panitia Bahasa Inggeris 2021 ini, ya Allah. Diadakan pada hari ini, berkatilah dia pada awal hingga akhirnya, ya Allah. Ya fa'al lima yurid, dan menjaga mohon perlindungan daripadamu segala perkara yang boleh mencederai majlis ini, ya Allah. Dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Dan menjiwa kami serta segala urusan kami. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakan ucapan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazli bin Abdul Samad di atas bacaan doa sebentar tadi.
Bagi meneruskan acara, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Guru Besar SK Kangkapulai 2, Encik Nur Azman bin Abdul Rahman untuk menyampaikan ucapan kata-kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis, Cikgu Zuli. Yang saya hormati Guru Perongkanan Pentadbiran, Puan Masnita binti Ma'arif, Ketua Panitia Bahasa Inggeris, Puan Sarah, serta ahli tatakuasanya, guru konseling, serta ibu-ibu, bapa-bapa yang bersama-sama dalam program intervensi Bahasa Inggeris 2021 ini. Alhamdulillah, terima kasih tak terhingga kepada Panitia Bahasa Inggeris di atas inisiatifnya. Saya juga mewakili Cik Muhammad Najib bin Basiran yang tak dapat hadir bersama pagi ini kerana beliau ada urusan di Paguh, tak berkesempatan pagi ini, tapi beliau mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Panitia Bahasa Inggeris dan cikgu-cikgu di sekolah ini yang sentiasa ingin meningkatkan prestasi anak-anak muridnya. Jadi salah satu program intervensi yang kita adakan pada pagi ini bersama ibu dan bapa adalah untuk memberi peluang kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang agak lemah dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan yang kita pilih adalah mereka yang masih berada dalam K2, dalam pentadbiran bilik darjah. Mereka berada dalam K2 dan perlu lebih banyak diberi bimbingan untuk mereka-mereka ini supaya apa yang kita sampaikan, apa yang cikgu beri kepada anak-anak kita akan datang, akan membantu mereka lebih memahami bahasa Inggeris dengan penambahan vocabulary-nya atau tata bahasanya, dan seterusnya dapat meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris. Mereka faham apa yang mereka nak cakap, mereka tahu apa disebut. Sekurang-kurangnya melalui program intervensi ini, anak-anak murid kita akan lebih memahami tentang penggunaan bahasa perkataan dalam bahasa Inggeris. Segala apa yang kita buat, kalau tanpa ada kerjasama yang erat di kalangan ibu bapa, maka pencapaiannya mungkin kurang memberangsangkan. Oleh itu, apa yang akan dibuat oleh Panitia Bahasa Inggeris kepada anak-anak kita ni, harapan saya ibu-ibu dan bapa-bapa dapat bersama-sama membantu anak kita. Tanpa bantuan tuan-tuan perempuan, mungkin program kita kurang mencapai KPI-nya. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan perempuan laksanakan di rumah, sekurang-kurangnya tengoklah, sekurang-kurangnya dapat tengok apa yang diberi oleh guru untuk anak-anak kita laksanakan di rumah. Biasanya bahasa Inggeris ni dia perlu faham dan juga perlu diguna pakai selalu. Bila dah guna pakai selalu, insyaAllah mereka akan boleh memperbaiki tata bahasa dalam bahasa Inggeris. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua cikgu bahasa Inggeris, terutama pengusinya, Puan Sarah dan guru-guru yang banyak berpengalaman di sekolah kita yang sentiasa inginkan pencapaian bahasa Inggeris tu di peringkat yang lebih tinggi daripada yang lepas-lepas. Jadi harapan saya, kalau tak tinggi pun sesungguhnya menyamai pencapaian yang lepas-lepas. Tapi taklah turun ke bawah. Bila turun ke bawah, maka ramai tetamu suka datang sekolah kita. Dia nak tengok apa program yang kita buat. Bukan saja bahasa Inggeris, semua subjek pun macam tu. Orang suka datang kerana apa? Kerana prestasi kita menurun. Kalau meningkat, dia tak nak datang sangat. Itulah peranan kita sebagai guru bersama anak-anak murid kita dengan kerjasama ibu bapa. InsyaAllah program yang kita laksanakan ini bukan program angan-angan. Program yang kita nak laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi, apa yang saya harapkan, program ini akan memberi pulangan yang baik untuk masa akan datang. Kalau tidak tahun ni, sekurang-kurangnya tahun depan pun kita akan ada anak-anak murid kita yang akan menghadapi UPSR. Untuk tahun ni, insyaAllah, tahun 6 kita akan terus berusaha membantu mereka. Dan pelajar tahun 5 juga yang kita masukkan dalam program kita, itu ada masa lebih panjang untuk mereka. Persediaan awal untuk mereka menghadapi UPSR pada 2022 akan datang.
Jadi apa yang penting pada saya, kerjasama di pihak sekolah dan ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi menjayakan program intervensi yang diciptakan oleh Panitia Bahasa Inggeris. Jadi itu saja harapan saya. Betul juga dengan PIBG, pengurusi PIBG juga mengharapkan ya kerjasama yang erat dengan kalangan PIBG, ibu bapa kepada pihak sekolah. Tanpa kerjasama yang erat, apa benda kita buat pun tak akan mencapai matlamatnya. Ya. Jadi segala kerjasama saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan sudi datang dan juga ada yang mengikuti di rumah. Apa yang penting, apa yang dilaksanakan mestilah mencapai matlamat ke anak-anak kita. Kerana anak-anak kita adalah anak untuk apa pemimpin masa depan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas inisiatif yang diberi dilaksanakan oleh pihak Panitia Bahasa Inggeris. Mudah-mudahan sekolah kita juga akan terus meningkat dalam segala subjek lah, bukan saja bahasa Inggeris. InsyaAllah banyak subjek yang kita hadapi untuk peperiksaan. Selain bahasa Inggeris, bahasa Melayu juga, walaupun selalu duduk kat rumah cakap bahasa Melayu, tapi bila nak jawab periksa dalam bahasa Melayu pun jadi masalah. Kerana kita kan pakai bahasa biasa kan, bahasa pasar, tapi bila nak periksa, digunakan bahasa yang standard. Itu juga dengan matematiknya serta sains. Kita ada 4 subjek je periksa, tapi dipecahkan menjadi 6 subjek sekarang. Jadi apa yang ada, apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, pastinya tunjang utama adalah untuk kepentingan anak-anak kita. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program ini. Nampak macam simple, tapi sebenarnya program ini program yang banyak memberi manfaat, terutama kepada anak-anak kita. Kerana anak kita di kalangan mereka yang sangat lemah dalam program dalam bahasa Inggerisnya. Sebab itu kami intervensi ini maksudnya memberi tumpuan khusus kepada anak-anak kita. Adalah program-program yang disusun oleh Panitia Bahasa Inggeris demi meningkatkan prestasi. Terima kasih Puan dihadir pada pagi ini. InsyaAllah nanti akan dimaklumkanlah apa kaedah dan program-program yang disusun oleh pihak panitia kepada anak-anak kita. Jadi kita datang ke sekolah hari ini bukan kata orang balik dengan tangan kosong lah. InsyaAllah. Pokoknya kita tahu apa program untuk anak kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan datang ke sekolah hari ini pasti nak tahu kan apa susunan program yang kita buat sepanjang program ini dilaksanakan. Dan tanyalah, kalau tak faham, tanya dengan cikgu-cikgu nanti. Apa yang boleh tuan-tuan perempuan bantu kami di peringkat sekolah. Jadi, rasanya tak perlu cakap panjang. Bagi pihak saya, kehadiran tuan-tuan perempuan juga memberikan makna bahawa tuan-tuan perempuan komited dalam melaksanakan dan juga menjayakan program kita pada pagi ini. Tanpa tuan-tuan perempuan hadir, ibarat program hanya di buku je, di kertas saja. Tapi bila tuan-tuan perempuan hadir sama dan yang ada di rumah mendengar apa yang kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan matlamat untuk memberi sumbangan dan juga kejayaan kepada anak kita dalam bahasa Inggeris akan tercapai. Tak banyak, dapat sikit. Kalau dapat sikit, lepas tu baru boleh bertambah dan seterusnya dapat banyak. Jadi, yang penting ialah kerjasama dan sentiasa memberi pandangan sekiranya ada idea untuk beri pandangan menambah baik dalam segala program yang kita anjurkan. Jadi itu saja. Terima kasih Puan Sarah dan rakan-rakan Panitia Bahasa Inggeris yang bersama-sama amat komited ingin memastikan anak-anak murid kita berjaya dalam bahasa Inggeris. Itu juga dengan Mas Nita yang dia ni dalam sibuk menjayakan program-program untuk anak-anak kita. Kerana beliau ni insyaAllah dalam proses kursus berkursus dan juga kalau ada rezeki insyaAllah boleh dapat naik pangkat jadi guru besar juga. Tapi mungkinlah bukan kat sekolah sini. Mungkin kena hantar dekat mana, Kahang ke mana. Jauh sikit. Kalau dekat Kangkang Pelai 2 je tak rasa tak seronok. Hidup dalam satu kompartmen yang sama je. At least dapat kita ubah. Bila kita pindah ke satu tempat, kitanya minda akan berubah, penampilan berubah. Kalau dulu pakai baju yang sama je pattern, mungkin sampai sana pakai pattern yang lain, tak? Dalam suasana persekitaran kita. Jadi, dah melalut lah
Walau macam mana pun, matlamat utama kita adalah untuk pencapaian bahasa Inggeris anak-anak kita. Itu saja ucapan saya hari ini. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jadi, apa yang penting, kejayaan pasti bersama untuk orang yang rajin berusaha. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izinkan saya beredar dulu kerana selepas ni saya ada program bersama dengan Tuan PPD. SOP Google Meet bersama Tuan PPD tentang SOP pembukaan sekolah. Esok dah mula buka. Beliau nak menyampaikan apa-apalah, ajak dia nak beritahu guru besar tentang persiapan sekolah untuk menghadapi pembukaan sekolah yang terbaru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi terima kasih di atas ucapan Tuan Guru Besar sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis teruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Puan Sarabana Piria Tarisini, anak perempuan Muniandi, selaku Ketua Panitia merangkap penyelaras program pada hari ini untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Selamat pagi kepada Tuan Guru Besar Encik Nur Azman, GPK Pentadbiran Puan Masnita, guru-guru pembimbing dan ibu bapa sekalian. Jadi kita berkumpul pada hari ini untuk taklimat program Reaching the Stars, iaitu satu program intervensi bahasa Inggeris anjuran panitia bahasa Inggeris. Okey. Jadi di sini saya akan memberi penerangan tentang program ini. Next. Okey. Objektif utama program ini ialah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai program pendidikan tambahan. Jadi yang ini bukan termasuk dalam pembelajaran di dalam kelas, PDP dalam kelas, tetapi sebagai info tambahan kepada mereka, terutama pada murid-murid yang masih lagi bukan dikatakan lemah, boleh diasah lagi bakat mereka. Okey, dan membantu murid menguasai 4 kemahiran asas dalam bahasa Inggeris. Itu dalam bahasa Inggeris kita ada 4 kemahiran asas, iaitu bertutur, mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Jadi kita membantu mereka menguasai 4 kemahiran ini. Selain itu, selalunya murid-murid yang dipilih mempunyai keyakinan diri yang agak kurang. Okay. Mungkin kerana mereka belum mencapai band 3 ataupun band yang lebih tinggi. Jadi mereka ni macam tak confident untuk sertai dalam PDP yang diadakan di kelas ataupun lain-lain aktiviti. Next. Okey, sasaran kami hanya pada 34 orang murid daripada tahun 5 dan tahun 6. Kesemua murid-murid ni adalah dalam band 2 seperti yang dinyatakan oleh guru besar tadi. Mereka masih lagi dalam tahap lemah. Okey. Jadi kita nak membimbing mereka, menolong mereka untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. 7 orang guru pembimbing terlibat dalam program ni. Semua guru adalah dari tahap 2 dan semua guru-guru ni adalah guru yang berpengalaman dalam mengajar bahasa Inggeris. Dan terdapat beberapa orang penanda kertas dalam kumpulan ni. Okey, dan kita juga menjemput seorang facilitator dari luar, dari swasta untuk menjayakan program ni. Sebab kadang murid tengok muka yang sama, tengok cikgu yang sama, jadi dia boring juga kan. Kita ada menjemput seorang facilitator dari pihak swasta dan jangka masa pelaksanaan program ni ialah sepanjang
bulan Mac. Itu akan bermula dari 4 Mac sehingga cuti sekolah pada 26 Mac. Okey, ni aliran kerja program. Okey, 28 bulan 2 itu hari ni kita dah adakan perjumpaan dengan ibu bapa untuk memberi taklimat. Okey, pada 4 hari bulan kita adakan ujian pra-kemahiran. 4 hari bulan tu hari Khamis. Okey. Jadi saya harap ibu bapa boleh menghantar anak ke sekolah pada 4 hari bulan tu untuk menjalani ujian pra-kemahiran pada 9 pagi ya. Okey, guru pembimbing akan adakan ujian tersebut bersemuka dengan anak-anak semua. Selepas tu kita akan teruskan dengan perjumpaan dengan program bersama facilitator. Okay, facilitator jemputan kita akan hadir ke sekolah pada 4 dan juga pada 16 hari bulan Mac. Dan aktiviti bersama guru-guru pembimbing pula akan diadakan sebanyak 3 kali ya, 3 sesi. Itu pada 10, 17 dan 24. Okey, ini hanya aktiviti bersama guru pembimbing. Okey, seterusnya pada 25 hari bulan kita akan adakan ujian pos kemahiran. Okey, ujian pra dan ujian pos ni kami akan gunakan instrumen yang sama. Okey, yang sama. Jadi senang kami nak tentukan pencapaian mereka. Okey. Okey, ni guru pembimbing dan juga murid-murid di bawah guru pembimbing tersebut. Okey. Jadi kalau nak berkenalan ya, ni Aidil Syahad, Akil Syahmi, Daniel Ukal, Aidil Hairul dan Haziq Zakwan di bawah Puan Zila Hazura. Puan Zila Hazura ada di belakang. Puan Zila boleh bangun kejap. Okey, itu pula Puan Zila Hazura. Okey. Seterusnya Cik Hanusri berbaju hijau. Okey. Murid-murid di bawah beliau ialah Muhammad Saifuddin, Muhammad Haziq Iskandar, Muhammad Iskandar Roslan, Muhammad Nur Fitri dan Tuan Muhammad Amar Arif. Okey. Seterusnya Puan Premita Mohan. Okey. Saya rasa ramai dah kenal ya Puan Premita. Okey, murid-murid di bawah bimbingan beliau ialah Nur Akila Zahida, Nur Fatin Hamimi, Nur Fitri Alia Maisara, Muhammad Idham Bahrain dan Muhammad Fakhrul Aziz. Okey, jadi di bawah Cik Atiswari, Cikgu Atis di sebelah saya ni. Okey, di bawah beliau ada juga 5 orang iaitu Muhammad Aiman Aish, Muhammad Aiman Farhan, Muhammad Nur Faizul, Putra Ahmad Nakiuddin dan Syahira Raiha. Jadi kalau anak tuan-puan ada di situ boleh tengoklah cikgunya sekali Okey. Muhammad Harith Hazim, Muhammad Nur Syahdani, Muhammad Arfan Dani, Muhammad Daniel Hakimi dan di sini ada silap sikit. Bukan Muhammad Fahmi Muhammad Fahim. Ya, Fahim bin Mustafa Kamal. Okey, jadi 5 orang ni di bawah Puan Parameswari. Itu cikgu di belakang. Okey. Okey. Nur Iwana Safwa, Nur Rashika, Siti Nofarisha dan Pratiba di bawah Cikgu Shanmuga Vadivu. Baju hijau juga. Okey, dan terakhir dia Muhammad Haikal, Muhammad Fatullah Razik, Muhammad Noam Zawadi, Santosh Naidu dan Mahira di bawah Cikgu Nur Syuhada. Okey, di sini ada perubahan sedikit Sebenarnya 5 orang ni bukan di bawah Cikgu Nur Syuhada. Yang ni di bawah Cikgu Puan Shanmuga Wadibu. Yang 4 orang tadi, yang ni di bawah Cikgu Nur Syuhada. Cikgu Syuhada di belakang. Okey.
Jadi yang ni program bersama guru. Program bersama guru ni kita akan adakan pada 10, 17 dan 24. Pada 10 hari bulan kita tumpukan pada vocabulary iaitu perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata ni kami pilih perkataan-perkataan yang biasa digunakan. Okay, bukan perkataan baru yang bombastik, bukan. Kita guna perkataan yang baru. Yang biasa digunakan di kelas, di sekolah, di kertas peperiksaan pun perkataan itu yang selalu digunakan untuk memahirkan mereka untuk mengetahui dan memahami penggunaan perkataan tu. Pada 17 read me yang ni berkaitan dengan bacaan. Dan akhir sekali guess and speak pada 24. Yang ni pun lebih bertumpu pada kemahiran bertutur dan menulis. Kemahiran bertutur dan menulis. Semua ni kita susun aktiviti ni berdasarkan pada kemahiran tertentu. Okey, dan semua aktiviti ni kami akan jalankan bukan secara tradisional. Okey, lebih kepada contoh permainan. Okey, contoh permainan yang melibatkan pergerakan murid-murid. Okey. So, itu saja tentang penerangan tentang program ni. Jadi, atas sebab-sebab tertentu, fasilitator jemputan tidak dapat hadir bersama. Jadi, izinkan saya kenalkan dulu dah orangnya. Fasilitator ni daripada swasta. Okey. Okey. Ini fasilitatornya, Puan Mohana Sundari. Mohana Sundari. Beliau ada kelas swastanya sendiri ya. Ini orangnya. Kita akan berjumpa dengan beliau pada 4 hari bulan. Jadi 4 hari bulan tu beliau akan hadir ke sekolah untuk bersama-sama dengan anak-anak kita. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum saya teruskan dengan message daripada facilitator. Okey, di sini ya saya nak umumkanlah, nak beri penerangan sikit. Program kita ni mendapat sumbangan ikhlas ya daripada pihak PIBG sejumlah RM800, daripada Pusat Tuition Variasi Minda RM300 dan juga daripada Pusat Tuition Cakna Kreatif sebanyak RM200. Jadi saya amat berharap kita dapat menjayakan program ni ya, sebab kita ada sokongan dari pihak sekolah dan juga pihak swasta, juga dari pihak luar. Okey, yang ni adalah message daripada facilitator kita. Jadi yang ni biasa setiap murid, okey, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri kita sendiri ya, guru-guru juga, semuanya kita boleh golongkan dalam kecerdasan, pelbagai kecerdasan. Okey, di mana ada 8 jenis. Okey, yang ni orangnya, foundernya. Okey. Di sini ada logical. Bila masuk logical ni, logical matematik, orang ataupun anak tersebut lebih cenderung dalam pembelajaran yang melibatkan pengiraan. Okey, dalam bahasa kita boleh masukkan lagi pengiraan kan. Jadi dia lebih bertumpu dalam tu dan masa depannya lebih cerah dalam bahagian yang berkaitan dengan matematik. Macam perniagaan lah yang melibatkan wang. Okey, yang ni verbal linguistik. Murid ni dia boleh belajar, tapi kita tak boleh menggunakan kaedah yang menggunakan nombor. Dia lebih kepada bahasa. Okey, bahasa. Dia boleh berpidato, dia boleh memberi syarahan, memberi ucapan. Okey, tetapi mungkin dia kurang sikit dalam bidang mengira. Okey, seterusnya ialah
visual ataupun spatial. Yang ni dia perlu lihat. Apa yang didengar tu dia perlu lihat. Lepas tu baru dia boleh memahami apa yang dipelajari. Kalau kat depan tu kita menulis saja, dia tidak boleh memahami apa yang dia belajar. Okay, dia perlukan visual, dia perlu tengok gambar. Okay, seterusnya Nature Smart. Nature Smart kita kena kaitkan pembelajaran dia dengan persekitaran. Kalau tak kait dengan persekitaran, dia tidak mudah memahami apa yang dia belajar, apa yang dilihat tu. Okay. Next, music. Okay. Kadang kita boleh lihat kat rumah kita pun, anak kita ni kalau dia tak dengar muzik, dia tak boleh belajar. Okay. Dia mesti ada sound, mesti ada bunyi. Jadi anak-anak ni tergolong dalam music smart. Dia boleh belajar sekiranya ada muzik. Okay, dia kena dengar. Then dia boleh fokus. Kadang kita akan marah juga sebab dengar lagu. Kamu ni depan apa ni, baca buku tapi dengar lagu. Bagi kita mungkin dia tak faham. Tapi bagi kita dia boleh membaca dan dia boleh fokus hanya bila dia mendengar muzik tu. Okay. Seterusnya bodily ataupun kinesetik. Yang ni memerlukan pergerakan. Pengajaran ataupun pembelajaran yang memerlukan pergerakan. Statik, dia duduk satu tempat, dia memang tak faham apa yang dia belajar. Okay, interpersonal. Okay, yang ni dia perlukan perbincangan. Tak bincang dengan kawan, tak cakap dengan kawan, dia tak faham. Okay, dia perlukan perbincangan. Okay, jadi tapi bukan cakap kosong Yang tu pun kami akan pastikan juga. Okay, intrapersonal, dia sendiri. Dia belajar sendiri. Dia buat pertemindah sendiri. Dan semua set goal dia. Apa yang diperlukan tu dia akan tentukan sendiri dan dia akan bergerak mengikut nalurinya sendiri. So, sebelum kami membuat PDPC, kami akan pastikan anak puan-puan ni tergolong dalam kategori yang mana. Okey, dan kami akan teruskan dengan perancangan kami mengikut kategori yang ditetapkan. Jadi untuk tu kita akan buat ujian juga pada 4 hari bulan. Jadi yang everyone is unique. Jadi setiap orang tu ada kelebihan masing-masing dan dan bakat mereka tu perlu diasah. Perlu diberi motivasi untuk mereka menjadi lebih cemerlang. Okey. Jadi yang ni kita kenal pasti dulu. Lepas tu kita akan adakan aktiviti. Pada 25 Mac tu kita akan adakan semula ujian pos kemahiran. Dan sekiranya masih lagi di tahap yang sama, kami akan teruskan dengan aktiviti-aktiviti yang berbeza. Untuk memastikan, jadi kami di sini memang nak pastikan anak tuan-puan ni boleh mencapai tahap yang lebih baik. Itu saja objektif utama kami. Yang ni brain train exercise. Saya rasa tuan-puan mungkin tahu tentang brain gym. Aktiviti untuk merangsang otak kiri dan otak kanan. Jadi kita akan beri aktiviti tu sebelum sambung PDPC kami Yang ni brain train. Okey, ni aktiviti yang akan diadakan pada 4 hari bulan Okay. Dan yang ni mesej daripada facilitator kita dan ni beberapa gambar di mana beliau melakukan beberapa aktiviti. Yang ni otak kiri yang lebih fokus pada bahasa, otak kanan. Right brain kita. Okey. Dan ni kognitif, ni beberapa aktiviti yang diadakan oleh facilitator kita di pusat mereka.
Okey, brain train. Yang ni dia berkaitan dengan aktiviti dia aktifkan dua-dua otak otak sebelah kiri dan sebelah kanan. And personal coaching. Okey. Okey, masa pandemik dia jalankan online class. Language games, permainan bahasa. Lebih bertumpu pada permainan bahasa. Okey, dan ni facilitatornya. Okey, jadi setiap murid tu, anak-anak anda ada kelebihannya masing-masing, ada keistimewaan masing-masing. Jadi jangan bandingkan mereka dengan antara mereka, jangan bandingkan. Okey, dia ada keistimewaan sendiri dan kami di sini akan menolong untuk mengasah bakat mereka dalam pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Dah. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Sarah atas ucapan yang penuh informatif berkaitan dengan program yang akan dijalankan nanti. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis ini kepada Cik Atiswari, anak perempuan Ayah Sami, untuk mengendalikan sesi motivasi Reaching the Stars 2021. Untuk makluman hadirin sekalian, Cik Atiswari merupakan jurulatih utama subjek Bahasa Inggeris bagi Zon Selatan. Beliau mempunyai kepakaran mengajar subjek Bahasa Inggeris selama 16 tahun selain aktif menjadi fasilitator dalam bengkel-bengkel teknik menjawab UPSR di sekolah-sekolah dalam daerah Putrajaya khusus. Dengan ini, majlis mempersilakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang berbahagia Puan Masmita, guru-guru sekalian, terutamanya penyelaras program Puan Sarawada Priya Tarshini, guru-guru bahasa Inggeris dan juga ibu bapa yang hadir ke majlis ini. Terima kasih juga kepada pengacara majlis Puan Zuli. Okey, hari ini sebelum saya mulakan ceramah, saya rasa parents jelaslah tadi tentang penerangan Puan Sarah berkenaan dengan program yang akan kita jalankan selepas ni. Okey, jadi sekiranya ada soalan yang ingin diajukan berkenaan program ni, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah ajukannya di akhir sesi selepas sesi motivasi. Okey, nampak semua senyap je. Okey, actually kita datang sini jangan rasa risau, jangan rasa tu kita patut parents dekat sini kita rasa hubungan kita lagi erat. Eratkan hubungan parents ni dengan guru-guru dekat sini. Jangan kita ada satu halangan hubungan tu di antara parents dengan guru. Jadi kita dapat satu peluang untuk merapatkan hubungan dengan guru dan selepas ini puan-puan dan tuan-puan boleh mengenal pasti kelemahan anak-anak puan-puan dan tuan-puan melalui guru tersebut. Jadi ada satu platform yang telah di-createkan untuk tuan-tuan dan puan-puan berhubung dengan kita dan menangani masalah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay? So, don't be scared. Jadi tengah-tengah dalam ceramah saya ni mungkin saya akan selitkan dalam bahasa Inggeris. Okay? Jadi ni cuma ceramah lah bagaimana kita nak memotivasikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya mengambil kesempatan untuk memberitahu pada tuan-tuan dan puan-puan bahawa anak murid yang terpilih 34 orang tu dan daripada 34 orang tu 20 orang tu adalah datangnya daripada kelas saya pada tahun lepas. Kelas 5 amanah. 20 orang datang daripada kelas saya. Jadi mengapa itu tadi dah di-explain oleh penyelaras tadi mengapa mereka terlibat dengan program ni, kerana seperti yang telah di-explain oleh guru besar juga, kerana TP mereka. Jadi apa yang kita boleh buat untuk mereka pergi ke Reaching the Stars? Okey, apa yang kita boleh bantu mereka
kita ni yang saya maksudkan ialah parents. Parents, apa tugas parents untuk membantu anak-anak kita ni reaching the task. Jadi setiap parents mesti ada satu impian. Betul tak? Anak kita nak jadi apa lepas ni? Umur baru 12 tahun. Umur baru 12 tahun anak kita nak jadi apa lepas ni? Nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi engineer. Mesti ada satu objektif untuk kita. Betul tak? Jadi adakah objektif kita ni akan tercapai? Kita akan rasa objektif saya ni akan tercapai atau tidak? Adakah saya boleh bawa mengarah anak saya ke jalan yang betul? Boleh tak saya bawa anak saya? Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang bermain di dalam minda setiap ibu bapa. Betul? Betul tuan-tuan? Kalau puan respon angguk macam tu, saya nampaklah puan dengar saya punya tu. Okey? Jadi ini persoalan yang bermain di minda masing-masing. Jadi apa kita nak buat selepas ini? Bagaimana kita nak jadikan anak-anak kita ni stars, bukan bintang stars yang lain, bintang. Nak kelipkan bintang tu dalam diri mereka. Potensi mereka tu digilapkan. Kita gilapkan potensi mereka. Okey. Apa yang boleh dilakukan oleh parents? Okay. Yang pertama, sayang. Okey. Sayangi anak anda. Sayangi anak anda. Kadang-kadang bila saya mengajar dalam kelas saya ni, kita pernah tengok anak kita murung, muram. Dia fikir je tempat lain. Lepas tu kita, Akil, pandai teacher. Ke mana tu? Kenapa kita tanya soalan-soalan macam ni? Kenapa anak kita murung sebenarnya? Kenapa anak kita macam ada masalah kadang-kadang ni? Kenapa? Jadi kemungkinan mereka ada sesuatu kekurangan di rumah mereka atau di dalam diri mereka atau mereka tidak dapat daripada ibu bapa mereka. Jadi kita cadangkan yang nombor satu setiap ibu bapa kena beri pada anak-anak ialah kasih sayang. Betul kan? Kasih sayang. Kadang-kadang anak kita tak faham yang kita ni sayang anak kita. Jadi macam mana kita nak tunjukkan kasih sayang kita pada anak kita? Kita kena bagi tahu dia, bukan bagi tahu dia saya sayang awak. Tapi kita tunjukkan melalui pergaulan kita dengan mereka, pergerakan kita dengan mereka, cara kita berhubung dengan mereka, kita tunjukkan pada mereka yang kita ni sayang pada mereka. Okey. Nombor satu, kita selalulah mendampingi mereka. Okey? Kita kena mendampingi mereka. Mendampingi mereka macam mana tu? Macam mana kita nak mendampingi mereka? Okey. Nombor satu, sekarang ni dengan COVID, dengan apa ada dah mula berniaga, tak ada masa nak bersama dengan keluarga. Betul? Jadi bila kita nak mendampingi mereka tu, duduk makan satu meja dengan mereka. Waktu makan tengah hari ke, waktu sarapan ke, waktu malam ke, kita cuba duduk bersama anak kita, luangkan sedikit masa bersama anak kita. Jadi anak kita rasa ada parents dekat depan kita, ada ayah, ada ibu. Jadi di situ kita mula berkomunikasi dengan anak-anak kita. Jadi ada komunikasi di antara kita dengan anak kita. Ini kadang-kadang ada parents keluar malam, keluar pagi, balik malam, tak jumpa muka anak pun. Betul? Jadi hubungan anak dengan parents ni makin renggang. Jadi kita jangan wujudkan kerenggangan tersebut. Kita eratkan hubungan parents dengan anak kita ni. Jadi kita tunjukkan kasih sayang kita dengan mendampingi mereka. Mendampingi mereka, duduk sebelah dia, tanya dia, makan belum? Tanya macam tu. Nombor dua, sentuh mereka. Sentuh mereka. Macam mana kita nak sentuh? Dalam kalau waktu pagi-pagi dulu saya duduk dekat depan pagar ni, saya pernah lihatlah orang-orang yang beragama Islam bila dihantar anak-anak dia suka cium dahi anak mereka. Betul? Itu satu perbuatan yang baik. Mencium dahi anak kita tu. Satu perbuatan yang baik. Salam pagi-pagi. Kita salam dengan anak kita. Anak kita salam dengan tu. Sentuhan itu amat bagus untuk anak dengan ibu bapa. Jadi itu maksud saya, sentuhan itu mesti ada. Sentuhan kasih sayang. Kadang-kadang kita jalan tepi anak kita, dapat kerja.
Tanya dia kat dia macam tu. Hey, cantik baju kau hari ni. Wah, bagus dah pergi sekolah. Kita tepuk belakang dia. Tunjukkan kita sayang pada mereka. Kita sayang. Jadi, anak itu rasa apa? Ayah kita sentiasa tahu hal kita. Ibu kita sentiasa tanya kita. Ibu kita sentiasa prihatin. Menunjukkan kasih sayang mereka pada kita. Jadi, kita berikan mereka satu perasaan secured feeling. Apa dia? Secured feeling. Mereka akan rasa selamat berada bersama ibu bapa. Jadi bila kita dapat timbulkan perasaan secured feeling ni pada anak-anak kita akan buat apa? Percaya pada kita. Mereka percaya pada kita. Mereka percaya ibu bapa saya boleh membawa saya ke arah kejayaan. Ibu bapa saya telah membuka satu jalan, akan berada bersama saya, memimpin saya untuk satu ke arah kejayaan. Saya mula nampak start. Ibu bapa ada bersama saya. Jadi, jangan abaikan tanggungjawab anda sebagai ibu bapa. Semestinya ini adalah tanggungjawab anda untuk memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak anda. Betul tuan-puan? Betul? Jadi mereka mesti ada secured feeling. Jadi saya bagi contoh lah. Kalau parents, sebab saya rasa ramai guru-guru dekat sini pernah experience perkara-perkara seperti ini. Okay? Saya sendiri pernah. Bila mana anak-anak kita ni rasa diri mereka terancam. Perasaan mereka sentiasa terancam. Mereka tidak ada secured feeling. Ibu bapa bercerai. Ibu bapa suka bergaduh. Di rumah, ibu bapa kurang berkomunikasi. Bila ibu bapa kurang berkomunikasi di rumah, maka adakah anda rasa anak-anak anda rasa selamat? Tidak. Jadi kita kena createkan satu situasi atau suasana harmoni di dalam keluarga kita supaya anak-anak kita percaya pada kita, anak-anak kita rasa selamat dengan kita. Betul tuan-puan? Okey. Saya pergi pada slide nombor 2. Itu tanggungjawab atau tugas kita yang pertama. Okey. Okey. Jadi bila mereka percaya pada anda, mereka percaya pada ibu bapa, mereka akan sayangi kita. Mereka sayang kita. Mereka dah percaya kita, mereka mula sayang pada kita. Jadi bila mereka dah mula sayang pada kita, apa yang akan berlaku? Kita panggil dalam bahasa Inggeris ni trust. Mereka trust kita. Okey, percayakan kita, mereka akan sayangi kita. Bila mereka percaya, bila mereka sayang, mereka akan ikut ibu bapa. Mereka akan ikut cakap ibu bapa. Mereka akan akur dengan kata-kata ibu bapa. Mereka akan ikut nasihat ibu bapa. Betul kan? Sebagaimana hubungan anak tu dengan guru. Mereka respect. Mereka percaya. Kalau cikgu kata A lah. Kalau cikgu kata lembu ada 2 ekor, 2 ekor lah lembu. Betul? Mak, tak adalah mak. Mak balik rumah, mak kata lembu ada 1 ekor je. Siapa ajar kau? Tak ada mak. Mak lembu 2 ekor. Cikgu kata. Mak tak betul. Ayah tak betul. Cikgu dia yang betul. Sebab mereka lebih percayakan pada cikgu. Sebab mereka rasa cikgu serba tahu. Mereka percaya. They trust the teacher more than anybody else. Jadi kepercayaan itu patut diwujudkan oleh setiap ibu bapa. Jadi ada satu pepatah tu, children begin by loving their parents. Children punya trust tu bermula daripada ibu bapa. Asas kepercayaan seorang anak tu datangnya daripada rumah. Okay, I trust and I love my parents. I trust and love my parents. Bila wujud perkara ini di dalam sanubari setiap anak-anak, maka betullah jalan anak-anak tu. Ibu bapa boleh pimpin anak tu dengan
lebih baik. Okey. Saya teruskan lagi. Ibu bapa sebagai pembentuk. Ibu bapa sebagai pembentuk. Ada 3 saya sebutkan di sini. Dari segi pertuturan, dari segi akhlak, dari segi sasiah. Okey, pertuturan puan. Saya bagi satu contoh puan Katalah seorang murid ni. Murid berketurunan, seorang bayi bayi berketurunan daripada keluarga Melayu. Jadi bayi berketurunan keluarga Melayu ni duduk dekat rumah dia, duduk dengan ibu bapa dia. Selepas 2 tahun, dia akan bercakap bahasa Melayu. Sebab dia bayi Melayu, dia duduk dekat keluarga Melayu dan selepas 2 tahun, selepas 3 tahun, tahun keempat dia akan bercakap bahasa Melayu. Bayi yang sama, bayi daripada berketurunan Melayu, tetapi semenjak bayi lagi telah diberikan kepada keluarga India. Keluarga India bela. Naik 3 tahun, naik 4 tahun, adakah bayi itu akan bercakap dalam bahasa Melayu? Tidak. Betul. Dia akan bercakap bahasa Tamil. Dia akan bercakap bahasa Tamil. Jadi, kita ni lah pembentuk. Ibu bapa lah pembentuk pertuturan anak-anak kita. Gunakan bahasa yang baik. Gunakan bahasa yang sopan. Jangan gunakan bahasa kesat. Kita gunakan bahasa kesat, dia guna. Sebab itu, dinding sekolah, toilet kita ni jadi whiteboard. Macam-macam perkataan ditulis kat situ. Beralif. Macam-macam pula. Betul? Beralif apa? Saya pandai bahasa Jawi. Beralif terwau. Batu. Betul. Jadi lain ditulis kat situ. Dia tulis kat situ. Mana dia belajar? Mana dia belajar? Daripada rumah. Kita waktu daripada umur kosong dan waktu dia bayi sehingga 2 tahun, 3 tahun dia berada bersama ibu bapa. Dia tidak berada dengan kawan. Dia masih lagi berada di bawah observation ibu bapa. Jadi apa yang kita tuturkan di rumah, peradaban kita, itulah yang akan diikuti oleh anak kita. Jadi kita jaga peradaban kita, kita jaga pertuturan kita, kita bagi dia kemas, kemaslah dia. Kita bagi dia yang baik, baiklah dia. Betul kan? Setuju? Jadi kitalah, ibu bapa lah pembentuk anak kita. Kita bagi ajaran agama pada dia. Kita bagi benda yang kita bagi nasihat pada dia. Kita bentukkan mereka. Itu saya bagi satu contoh. Pertuturan akhlak dan sasiah. Okey. Dah pukul 10, saya laju sikit Okey. Ibu bapa pendidik pertama. Jadi bila kita dah susun program seperti ini, kita dah susun program seperti ini, kita sudah ada, kita dah dapat sumbangan daripada pihak pihak PIBG, kita ada pelbagai pihak yang ingin menyumbang pada anak anda. Kita dah ada dana kewangan ni dah ada. Jadi sekarang ni kita perlu aplikasikan program ni, kita perlu aturkan program ni untuk anak anda. Jadi apa tugas parents di sini? Tugas ibu bapa. Ibu bapa ialah mendidik anak-anak di rumah dengan memberikan bantuan dalam pelajaran. Cikgu, saya tak pandai bahasa Inggeris lah cikgu. Anak saya tanya macam mana lah bahasa Inggeris ni, saya tak pandai lah cikgu. Tak apa puan. Sekurang-kurangnya, puan bincang. Puan ada platform sekarang, bincang dengan cikgu. Cikgu, telefon cikgu. Cikgu, anak saya muka surat ni tak faham. Puan-puan, tuan-puan, jangan segan untuk berhubung dengan ibu bapa. Sebenarnya cikgu-cikgu di sini, cikgu-cikgu di sekolah sangat bersedia untuk membantu setiap anak-anak di sekolah ni. Dah macam anak sendiri. Kita jaga macam anak sendiri. Jadi puan rasa, saya ni tak pandai membaca. Minta pertolongan jiran ke, hantar pergi tuition ke, minta pertolongan cikgu ke, cikgu, tolong cikgu anak saya macam ni.
Jadi ibu bapa, bila anak kita nampak ibu bapa kita berusaha mengusahakan sesuatu untuk diri dia, maka dia akan appreciate. Dia akan hargai apa yang dibuat oleh ibu bapa kita. Dia akan hargai. Jadi sekurang-kurangnya bantu dia, sediakan dia jadual. Bila dia nak ke sekolah, kita bangun bersama mereka, sediakan sarapan, bawakan dia orang beg. Jadi kita bantu mereka dalam pembelajaran tu. Satu lagi, kita kena pantau. Setiap hari dia balik rumah, buka beg dia puan. Buka beg dia. Keluarkan. Ini kau belajar apa? Bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris hari tu banyak cerita. Aku nak tengok cikgu bahasa Inggeris kau buat apa. Buka. Buka buku dia. Hari ni kau buat macam ni. Cikgu ada letak pen merah. Kau kenapa? Jangan tengking. Cakap dengan cara baik. Kita tengok. Kita pantau je. Jadi bila kita pantau, ibu bapa pantau di rumah, cikgu pantau di sekolah, mereka akan rasa bukan takut, tetapi mereka rasa kita patut ikut arahan ibu bapa dan juga guru. Bila ikut tu, buatlah kerja. Mereka buat. Hari-hari ibu saya buka buku. Hari-hari ayah saya nak cek buku. Jadi mereka akan rasa berdisiplin. Disiplin tu telah disusun di rumah. Telah diawalkan di rumah tu. Jadi mereka sudah ada disiplin dalam diri mereka untuk membuat kerja. Jadi sememangnya anak-anak yang sentiasa membuat kerja rumah, walaupun mereka punya minda, walaupun kognitif mereka tidak mahir, belum mahir lagi ikut tahap yang tertinggi, tetapi mereka dalam tahap rendah pun, tetapi bila dipraktiskan benda ni, sentiasa praktis, buat kerja, maka akhirnya benda tu akan lekatlah dekat otak dia. Mereka sudah ada disiplin. Itulah kita kata pantau. Pantau buku kerja dia, buku sekolah dia, buka, puan tengok, semak. Ambil sedikit masa. Saya cakap terang-terang, kadang-kadang adik saya, anak dia buku, tak cek langsung. Asyik kerja je. Tak pernah cek. Tapi ibu dia cek. Ibu dia bukannya belajar tinggi-tinggi pun. Ini adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri. Ibu dia belajar sampai form 3 je. Tak pandai. Tapi dia sentiasa buka. Dia buka. Daripada darjah 1 dah mula. Darjah 1 mula. Tengok buku. Asal kau pepok. Belatih dengan dia orang. Kadang-kadang saya kata jangan. Tapi lepas tu, anak dia yang pertama yang sulung dapat 8A. SPM hari tu. Itu anak sulung dia. Jadi walaupun ibu bapa ni yang jenis at least salah seorang pantau kerja anak-anak. Okey? Dan juga cubalah jangan sentiasa. Nanti dia kata mak ni asyik beletih je. Jangan sentiasa. Time to time. From time to time, give advice. Berikan nasihat yang baik. Berikan contoh. Okey. Jadi jangan buat perkara-perkara seperti ini. Jangan sekali-sekala buat. Apa dia? Kenapa anak kita murung, kadang-kadang stres dekat sekolah? Asyik kena marah je, buat apa? Jangan buat benda-benda ni. Apa dia? Memarahi anak. Baru anak tu nak duduk pergi makan. Kau dibasuh tangan tak? Kenapa belum basuh tangan? Kenapa ni? Kenapa tu? Jangan. Kita, sebab tu saya kata pertuturan kita. Sebut dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita cakap senang. Tapi nak apply tu. Jadi jangan memarahi mereka. Satu lagi, anak-anak kita ni sebenarnya sensitif kan. Jangan memarahi mereka di depan saudara mara. Jangan memarahi mereka di depan kawan mereka. Depan jiran ke. Anak kita memang 12 tahun. Tetapi mereka pun ada feeling. Mereka tak suka dimarahi depan orang lain. Mereka pun ada perasaan shame. They will feel. Mereka akan terasa. Mak ni marah depan kawan lah. Dah ada kemurungan. Itu satu. Jangan marah. Lepas tu, jangan membuat perbandingan. Jangan buat perbandingan. Kau tengok.
fikiran kita tipa tu anak dia. Tengok anak dia selalu dapat A. Engkau ni apa? Dia dapat pen merah je. Semua di. Jangan buat perbandingan. Jadi sebab tu anak kita tidak ada motivasi di situ, mereka tidak akan ambil inisiatif untuk memperbaiki diri mereka. Memang takkan ada. Jadi apa kita buat? Kita usahakan untuk mereka. Tak apa, ibu akan cuba. Ibu akan masukkan kau pergi dekat cikgu ni, pergi belajar lagi. Ibu akan cuba usulkan sesuatu. Belikan buku mereka, buku rujukan. Hantar pergi kelas tambahan. Berhubung dengan guru. Macam mana nak perbaiki kemahiran berfikir anak anda. Macam mana nak perbaiki segala-galanya. Mungkin tak perfect, tetapi kita cuba. Jangan buat perbandingan anak anda dengan orang lain. Anak tuan-tuan dan puan-puan ada kemahiran sendiri. Ada kelebihan sendiri. Mungkin sekarang kita tidak tahu, tetapi suatu hari nanti kita akan tahu. Jadi jangan sekali-sekala membuat perbandingan anak anda dengan anak orang lain. Okey? Yang ketiga, jangan gunakan kata-kata kesat. Kadang-kadang bila kita memarahi, kita ni dah sayang tadi. Betul? Bila kita dah sayang, bila sekali-sekala suatu perkataan yang sangat tajam didengari oleh anak kita, maka akan jauh di hati mereka tinggal perkataan itu. Kita panggil tersusuk. Tersusuk. Jauh di sana bagi mereka perkataan ini akan tinggal. Jadi jangan gunakan perkataan yang boleh hurt your children's feeling. Yang boleh hurt mereka. Don't use this kind of words. Jangan sekali-sekala gunakan perkataan-perkataan ini. Okey? Dan yang keempat, jangan mengganggu masa belajar anak kita. Jangan ganggu. Anak kita tu, okey, baru hari ni dia pukul 7 lepas sembahyang maghrib, nak mandi-mandi sembahyang maghrib. Dia buka buku, nak buat kerja bahasa Inggeris cikgu dia bagi. Cikgu hati sorry, aku disuruh salin. Aku nak salin hari ni. Mak panggil. Hakim, mana kau? Pergi kedai kejap, Hakim. Kenapa, Mak? Alah, pergi beli latin sardin satu. Kita dah ganggu tu. Anak tu baru ada motivasi nak buat kerja rumah. Tetapi kita telah mengganggu mereka untuk ke kedai. Dah pergi kedai, jumpa tu dah. Nanti tengok cerita Tom and Jerry pula keluar dekat TV. Dah terus tak jadi buat kerja rumah tu. Kan? Jadi jangan ganggu. Kita dah buatkan dia jadual. Kita buatkan dia jadual belajar. Daripada 7.30 sampai pukul 9. Hari ni kau belajar bahasa Inggeris. Maka kau belajarlah bahasa Inggeris. Jangan ganggu. Sebelum kita panggil anak kita tu, sebelum kita panggil seru nama anak kita tu, kita fikir dulu, sekarang anakku dekat mana? Fikir dulu, anak aku dekat mana? Tengok sikit. Oh, anak dekat dalam bilik, dah mula buka buku. Jangan terus panggil. Jangan panggil. Biarlah dia. Dia dah buat. Kita buat sendiri. Kadang-kadang nak ambilkan remote control tu pun. Hakim, remote control ni mana? Remote control ada kat sebelah je. Nak bangun ambil tu. Berat badan. Dengan COVID sekarang ni kan. Dah berat. Dah ganggu tu. Jadi kita jangan mengganggu masa belajar anak. Biarkan dia. 2 jam dah diperuntukkan untuk belajar bahasa Inggeris. Bagilah 2 jam tu untuk belajar apa-apa subjek yang dah ditentukan. Okey? Jadi saya teruskan lagi. Maka apa tanggungjawab ibu bapa? Apa yang ibu bapa boleh lakukan di rumah? Apa yang ibu bapa boleh lakukan? Ini saya kesimpulkan ya. Apa yang boleh ibu bapa lakukan di rumah ialah anda sebagai pembentuk, anda sebagai pendidik dan andalah role model anak-anak anda. Jadilah ibu bapa yang boleh jadi role model untuk anak. Anak saya tengok ibu bapa saya, ayah saya macam ni, mak saya macam ni. Saya nak ikut langkah mak saya. Jadi role model.
Mak saya sentiasa berusaha untuk kejayaan saya. Jadi saya perlu berusaha untuk kejayaan diri saya. Mak saya membantu saya, maka saya perlu membantu diri saya. Tanamkan sikap-sikap seperti ini. Tanamkan benda-benda yang baik-baik seperti ini di dalam minda, di dalam sanubari anak anda. Maka anda akan melihat perubahan diri anak-anak anda. Pasti. Puan jadi role model dulu. Tuan-tuan dan puan-puan jadi role model. Ibu bapa ni jadi role model. Yang positif, yang baik. Ada karisma. Ibu bapa sendiri tu nampak karisma dia. Baru anak kita akan ikut. They respect. They trust. They love. They respect. Bila ni ada pada ibu bapa tu sendiri, maka anak kita akan ikut. I want to be like my parents. I want to be like my father. I want to be like my mother. Yes, no? Itu jadi role model. Okay? Ni. Maka bila puan dah siapkan anak puan di rumah anak kita dah riang, dah gembira, dah beria-ria ke sekolah setiap hari, maka inilah muka-muka ceria di sekolah. Datang sekolah dengan ceria, datang sekolah dengan bahagia, datang ke sekolah dengan tenang. Dengan perasaan tenang mereka melangkah kaki ke sekolah. Dengan perasaan tidak ada rasa serba salah, tidak ada rasa gempar, tidak ada apa-apa perasaan yang perlu ditakuti untuk ke sekolah. Nampak muka-muka ceria. Ni murid tahun saya. Murid tahun 6 saya tahun lepas. Happy je. Jadi puan dah serahkan anak-anak puan ke sekolah. Ke tangan siapa? Ke tangan guru. Nanti apa yang puan dah ajar, dah bentuk, dah pimpin di rumah tu, itulah yang akan mereka perlakukan terhadap guru mereka. Mereka akan berlakukan benda yang baik. Mereka akan adakan hubungan yang baik dengan guru. Jadi apa cikgu tu sebut, dia ikut. Macam saya kata, lembu untuk ekor dua, ekor dua. Muak tak betul. Saya tak betul. Cikgu betul. Jadi apa yang cikgu tu ajar di dalam kelas, mereka accept, mereka absorb dengan minda yang positif. Hubungan mereka dengan guru sangat rapat. Ini cikgu Kalai Selvam sekolah kita. Mengajar bahasa Melayu. Ini murid kelas 5 amanah ni, tahun lepas. Tahun ni tahun 6. Aidil nama dia. Yang seorang lagi saya lupa nama dia. Okey tuan-tuan. Maka itulah peranan ibu bapa di rumah. Okey, jadi saya akhiri saya punya ceramah hari ini dengan satu kata motivasi saya hari ini, iaitu segala-galanya bermula di rumah. Puan nak sinarkan anak puan sebagai bintang, berada di tangan ibu bapa. Jangan putus asa puan. Saya call parents, ada cikgu-cikgu call ni. Ibu bapa rasa anak saya tak pandai. Jangan putus asa. Mereka baru 12 tahun. Ada masa lagi untuk dibentuk, untuk diperbaiki dan untuk diperbetulkan segala-galanya. Ada masa lagi. Baru 12 tahun bulan. Kita boleh buat sesuatu. Jadi segalanya terletak di tangan ibu, bapa dan guru. Dan kami guru-guru SKKP 2 berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dengan itu saya akhiri ceramah motivasi saya pada hari ini. Saya berharap program Reaching the Stars ini mencapai kecemerlangan yang ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cik Atiswari di atas ceramah motivasi yang telah beliau kongsikan tadi.
Diharapkan sama-samalah kita mendapat manfaat dan pedoman dari perkongsian beliau dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita mencapai kecemerlangan sasiah dan akademik, khususnya subjek bahasa Inggeris. Untuk itu, majlis membuka peluang kepada para hadirin untuk bertanyakan sebarang soalan atau permasalahan kepada penyelaras dan barisan guru pembimbing. Bagi hadirin yang menyertai majlis melalui platform YouTube, boleh lampirkan soalan di ruangan private chat. Sekiranya ada mana-mana parents yang nak bercakap, boleh bangun dan suarakan soalan. Okey, sekiranya tiada, kita seterusnya. Okay. Banyak keluk ke penarik tumbuh pohonku ini, nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Untuk itu, kami selaku pengelola majlis pada pagi ini ingin memohon maaf atas apa jua salah dan silap. Terima kasih kepada ibu bapa yang dapat meluangkan masa untuk bersama-sama dalam program hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada pengurusan pentadbiran sekolah yang berusaha sama untuk menjayakan program kita pada pagi ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang tidak elok itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Kami sudahi dengan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan segan. Kita tanya. Kita family kat sini. Ada apa perempuan, ada cikgu dekat sini rasa nak luahkan perasaan, nak beritahu sesuatu. Kita kongsi bersama. Ada apa nak tanya? Tadi yang dalam yang cikgu dah buatkan tadi yang ada nama anak murid tu sekali tu. Apa boleh kan ada 13, 10 dan yang 4 tu. Itu memang hari-hari untuk murid-murid itu saja atau semua sekali ada. Lepas tu macam mana ya? Macam mana penjelasan mengenai program tersebut, perjalanan program tersebut. Mungkin Puan Suli dia boleh flashkan lagi sekali. Tentative program, the date, hari, the time, 13. the time, 13. Macam tentatif dia. Kak Hanu kan? Okay. Puan nak tahu sama ada murid yang terlibat sahaja ataupun yang terlibat sebab okay. Jadi pada 10 ada murid dia semua dari sekolah. Naik sekolah kan? Masa tu dah naik sekolah. Jadi pada 10, 17 dan 24 murid-murid yang terlibat saja 34 orang tu kita akan keluarkan dari kelas. Bukan dalam satu kelas. Kita akan keluarkan murid tu saja dari dalam kelas dan mungkin kita akan adakan aktiviti tu di tempat yang betul-betul. Balik kelas. Okey. Dia bukan duduk dalam kelas belajar seperti itu sahaja. Environment yang environment yang yes. Dia akan tinggal dekat luar. dalam grup yang kecil kadang-kadang susah nak kecap. Itu yang cikgu kadang-kadang saya tanya, apa tak cikgu ajar? Tak faham. Kadang-kadang saya ni pun bukan bijak sangat kan. Nak explain belajar dia. Apa hebat sekarang ni kan? Nampak kan? Sangat. Macam buah kotak kepada saya.
Jadi dia nak terlalu banyak tu saya tak pandai. Okey. Jadi yang sebab itulah kita pilih program sekolah ini untuk kumpulan kecil. Jadi kita pecahkan kumpulan yang 34 tu, kita pecahkan kepada 5 murid dalam dengan seorang guru. Jadi seorang guru memantau 5 murid tu rasa dapat lebih spesifik. Bimbingan tu dalam bentuk kumpulan kecil lah Puan. Jadi 5 orang. Menulis sekali, ayat sekali dengan menulis. Ya. Sebab anak saya pun menulis pun biasa. Taklah hebat sebenarnya. Tapi kita boleh bimbing dia lagi. Kita bimbing dia. Yang ni name list guru dan juga murid. Okay. Yang ni kita akan share semula di grup WhatsApp Kita ada grup WhatsApp kan. Jadi kita akan share semula di grup WhatsApp. Okay. WhatsApp group tu nanti kita akan kongsi yang ni. Kita kongsi Kita akan kongsi nama guru pembimbing dan juga nama murid-murid yang terlibat atau guru murid yang berada di bawah guru tersebut. Okey, pada 4 hari bulan murid akan berada di sekolah dari pukul 9 sehingga pukul 11.30. Okey, so kita ada ujian pra dan juga ada sesi bersama fasilitator. Ada soalan lagi? Hari bulan tu pakai pakaian sukan. T-shirt dengan tracksuit lah. Dia tak ada apa-apa gambar yang sesuai lakukan. Kiranya tiada soalan. Terima kasih kerana menghadirkan diri ke taklimat ni. Terima kasih. Dan tiga breakfast yang kami sediakan ni. Terima kasih.